Okay. So, subtopik yang akan kita belajar hari ini ialah taburan binomial dan taburan Poisson. Tak pernah dengar kan dua istilah ini, binomial, Poisson. Okay, so jom kita tengok apa kedua taburan ini. Okay, sebelum kita masuk ke taburan binomial dan taburan Poisson, pelajar semua kena ada sedikitlah pengetahuan latar belakang. So kita lihat pengenalan kepada beberapa istilah penting yang digunakan dalam taburan keberangkarian ini. Okey, yang pertama ialah istilah pemboleh ubah rawak. Okey, apa itu pemboleh ubah rawak? Pemboleh ubah rawak ialah satu pemboleh ubah yang mewakili kesudahan suatu uji kaji yang tidak dapat diramalkan. So tengok cikgu bagi warna lain dan dalam font italic. Okay. Tidak dapat diramalkan sebab apa? Sebab ini ada perkataan rawak. Dalam bahasa Inggeris, apakah perkataan untuk rawak? Iaitu random. Ini dipanggil random variable. Okay. Pemboleh ubah pula bermaksud kuantiti yang hanya boleh mengambil nilai-nilai yang berbeza. Okay, dia bukan satu nilai tetap lah. Okay, so lawan ertinya ialah pemala, iaitu constant dalam bahasa Inggeris. So kalau tengok ada perkataan ubah, maksudnya pemboleh ubah dia boleh ambil nilai yang berubah-ubah ataupun nilai yang berlainan. Okay, so rawak maksudnya random, random maksudnya kita tak dapat predict, tidak dapat ramalkan apakah nilainya. So bergantung kepada keputusan uji kaji tersebut. Uji kaji ini bukan uji kaji dalam makna saiz yang you buat lah dalam subjek saiz. Uji kaji ini macam apa? Satu perkara yang kita lakukan. Okey, pemboleh ubah rawak selalunya diwakili dengan huruf besar. Ni tengok cikgu pun buat huruf besar. Seperti apa? Selalu kita pakai X. Yang lebih biasa ialah pakai X lah. Okay. Kadang-kadang boleh juga Y. So dia mewakili apa? Kuantiti pemboleh ubah rawak. Contohnya jisim pelajar. Yang kamu buat untuk kajian kes kan. Jisim pelajar. Tinggi pelajar. So jisim pelajar ialah satu contoh pemboleh ubah rawak dan boleh diwakili dengan huruf besar X. Okey, pemboleh ubah rawak mesti merupakan kesudahan suatu uji kaji yang boleh dibilang atau diukur, iaitu ia mesti merupakan suatu nombor. Kalau bukan nombor tak boleh sebab dalam statistik semua kena kira-kira. Kalau dalam nombor baru kita boleh kira. Okey, so contohnya jisim. Jisim ialah dalam bentuk apa? Nombor. 51 kilogram. Okay, so dalam bentuk nombor. Okay, apa yang bukan dalam bentuk nombor? Okay, so nanti dalam contoh cikgu akan bagi tahu apakah yang bukan, yang tidak boleh diambil kira sebagai pemboleh ubah rawak sebab dia bukan dalam bentuk nombor. Okay, kemudian ada pula perkataan diskrit. Pemboleh ubah rawak pun ada dua jenis. Okey, sekarang kita tengok jenis pertama. Pemboleh ubah rawak diskrit X ialah satu pemboleh ubah rawak. Dia ialah sejenis pemboleh ubah rawak tapi ia hanya boleh mengambil suatu nilai yang terbilang. Ini pun dalam warna jingga ni. Inilah ciri-ciri untuk diskrit. Terbilang maksudnya boleh dibilang. Boleh dibilang 1, 2, 3. Ada berapa. Kita boleh bilang ada berapa. Dipanggil apa? Maksudnya boleh ada bilangan. Okey. X iaitu pemboleh ubah rawak diskrit. Dia diwakili oleh X di sini. Okey, secara am kita pakai X. X tidak boleh mengambil nilai perpuluhan seperti 1.2 dan 4.3 dan nombor perpuluhan yang lain. Ini adalah sifat
pemboleh ubah rawak diskrit. Ingat kalau diskrit mesti apa? Nombor bulat. 1, 2, 3, 4 kita boleh bilang. Sebab kita bilang pakai nombor bulat kan. You kira ada berapa batang pen. So 1, 2, 3, 4 kita kira ada berapa pelanggan yang mengunjungi kedai makan. So kita bilang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itu maksudnya pemboleh ubah rawak diskrit. So bilangan orang tak ada 1.2 orang, 4.3 orang. So maksudnya tak boleh perpuluhan lah kalau diskrit ya. Okay, so contoh pemboleh ubah rawak diskrit ialah bilangan aiskrim yang dibeli oleh setiap pelanggan. Macam ini ada satu store aiskrim yang jual aiskrim. So kita pertimbangkan pemboleh ubah rawak bilangan pemboleh ubah rawak diskrit lah di sini. Bilangan aiskrim. So kita boleh bilang ini pelanggan pertama beli berapa aiskrim. Berapa kon aiskrim. Berapa aiskrim yang berbentuk kon ini. Dia beri berapa batang. Okay, yang ini beri 1. Yang ini beri 3. Yang ini beri 4. Yang ini beri 10. Itulah boleh dikira. So dipanggil pemboleh ubah rawak diskrit. Okay, contoh lagi berkenaan dengan raja ini ya. Bilangan pelanggan yang bayar secara tunai. Sebab zaman sekarang sudah boleh bayar dengan apa? E-wallet. Boleh bayar dengan credit card. So kita boleh buat apa? Kajian bilangan pelanggan yang bayar secara tunai saja. So bilangan 1 pelanggan, 2 pelanggan ke, 10 pelanggan ke. So semua ini kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Itu dipanggil diskrit. Okay, jenis pemboleh ubah rawak jenis kedua dipanggil pemboleh ubah rawak selanjar. Selanjar dalam bahasa Inggeris ialah continuous. Maksudnya bersambungan, berterusan. Dia bukan sebiji macam tadi. Hanya ada 1, kemudian pergi ke 2. In between tak ada. Tak sambung. Maksudnya tak ada 1.1, 1.2, 1.3. Tak ada. Tapi ini ada. Selepas 1 dia boleh 1.1, 1.2, 1.25. Macam itu. So, pemboleh ubah rawak selanjar ialah 1 pemboleh ubah rawak yang boleh mengambil sebarang nilai yang tak terhingga. Sebab di antara 1 to 2 itu ada banyak nilai yang tak terhingga, perpuluhan itu tak terhingga dalam suatu julat tertentu. Maksudnya you nak ambil kira dari 10 hingga ke 100 dalam satu julat tertentu. Dalam in between itu, in between julat itu ada nilai yang tak terhingga. Okey, contoh untuk pemboleh ubah rawak selanjar dalam satu kelas tingkatan 5 jisim. Kita pertimbangkan jisim. Jisim pelajar paling berat katakan ini paling berat 70 kg dan jisim pelajar yang paling ringan hanya 50 kg. Jika X huruf besar ini mewakili iaitu pemboleh ubah rawak selanjar di sini. X mewakili jisim sebarang pelajar dalam kelas tersebut. Maka X boleh mengambil sebarang nilai daripada 50 yang paling ringan hinggalah yang paling berat 70 seperti apa tengah-tengah ada perpuluhan boleh jisim bila you timbang ada perpuluhan kan boleh tak ada tepat-tepat kalau timbang dengan tepat dia boleh ada perpuluhan 60 dia bukan 60 dia bukan 61 tapi 60.4 ataupun 61.8. So oleh itu pemboleh ubah rawak selanjar untuk jisim pelajar ini kita boleh wakilkan macam ini. Kita buat X huruf besar, kemudian dia punya huraian ditulis dalam kurungan set. Sebab dalamnya ada banyak nilai. Banyak nilai yang tak terhingga di in between ini kan. Ini dipanggil apa?
dia ialah nilai dalam satu julat tertentu. Julatnya ialah dari paling ringan 50 hingga paling berat 70 kg. Okay, X huruf kecil ini ialah nilai ya. Ialah contoh ini. Ini X huruf kecil. Kalau jisim pelajar itu kita pakai X huruf besar, iaitu pemboleh ubah rawak diskrit itu jisim kita pakai huruf besar, nilai jisim itu yang nombor-nombor, yang berapa kilogram itu kita pakai huruf kecil. Huruf kecil itu ialah jisim sebarang pelajar dalam kelas tingkatan 5 ini. Okey, sekarang lepas kamu faham tentang pemboleh ubah rawak, sekarang kena faham lagi satu kuantiti atau istilah, iaitu keberangkarian. Apa itu keberangkarian? Keberangkarian ialah kemungkinan dan kekerapan berlakunya suatu peristiwa. Okey, kalau kita tahu keberangkarian, maksudnya kita tahu berapa kerap berlakunya suatu peristiwa. Contohnya, berapa kerap hari hujan dalam satu bulan, berapakah keberangkarian, berapa mungkin, dan juga you akan tahu pada masa yang sama berapa kerap. Kalau lagi tinggi keberangkarian, maksudnya lagi kerap lah berlakunya suatu peristiwa, lagi kerap hujan hari hujan kalau keberangkarian hujan tinggi. Okey. Keberangkarian pemboleh ubah rawak diskrit kita wakilkan macam ini. Sebab diskrit dia ada satu nilai tertentu kan. Satu nilai yang tertentu. Contohnya pelanggan itu beli 2 aiskrim kon. Beri 2. Beri 2, so X sama dengan 2. Apakah keberangkarian pelanggan itu beli 2 aiskrim? So X ini, X huruf kecil ini kita ganti dengan nombor 2. So dia mesti sama dengan satu nombor. Either satu aiskrim ke, dia beli 2 aiskrim ke 3 aiskrim. Tak ada apa perpuluhan. So kita pakai tepat-tepat. So tepat-tepat ialah sama dengan. Okey, so keberangkarian saya rasa, saya ingat pelajar semua dah belajar kan dalam semester lepas. Apakah formula atau rumus untuk mengira keberangkarian suatu peristiwa? Inilah formulanya. Secara am, katakan suatu peristiwa ialah diwakili dengan peristiwa A. Okey, maka P huruf ingat satu benda penting yang akan pelajar semua jumpa, sentiasa jumpa dalam topik persampalan ini ialah P huruf besar. So semua pelajar kena tahu P huruf besar mewakili apa? Keberangkarian. So dalam bahasa sebab ini ambil dari bahasa Inggeris probability. So probability dia start dengan P. So kita pakai bukan P huruf kecil, kita pakai P huruf besar. So ini bermaksud, ini simbol ini bermaksud keberangkarian peristiwa A berlaku. Okay, so kita kira macam mana? Kita guna N huruf kecil mewakili bilangan. Bilangan A maksudnya bilangan peristiwa A berlaku. Okay, kemudian bahagi dengan bilangan apa? S ini sebenarnya mewakili apa? Ruang sampel. S ini mewakili S dalam perkataan sampel. Tapi untuk memudahkan pelajar ingat, dan memang itu pun maksud ruang sampel, maksudnya kebetulan dia sama dengan maksud semua. Kebetulan semua pun start dengan S. So senang ingat. So nak kira keberangkarian kita pakai apa? Bilangan yang kita mau cari, bilangan peristiwa yang kita mau cari itu kalau sini A lah. Kalau sini B, sini B. Okey, nak cari bilangan peristiwa A berlaku, nak cari keberangkarian peristiwa A berlaku, so kita kena guna bilangan peristiwa A bahagi dengan jumlah semua kesudahan yang mungkin. Sebab kita pertimbangkan apa? Uji kaji kan, kita panggil uji kaji ya. So semua kesudahan yang mungkin. Contoh uji kaji ialah lambung sebiji dadu. So apakah jumlah kesudahan yang mungkin? Pada dadu ada 6 nombor. So kalau kamu lambung satu biji dadu,
kamu ada 6 kemungkinan. Kamu akan dapat 6 nombor yang mungkin kan. So, maka dalam kes lambung dadu NS ini ialah 6. Okay. Keberangkarian dapat mana-mana satu nombor ialah 1. Sebab setiap satu nombor ada sekali saja kan. Ada satu saja pada dadu. So, seberang nombor keberangkariannya ialah 1/6. Contohnya keberangkarian dapat nombor 2 ialah 1/6. Keberangkarian mendapat nombor 3 pun 1/6. So itulah maksudnya NA/NS. So ini ialah satu contoh macam mana untuk kamu lihat macam mana nak kira keberangkarian. Case ini sambungan dari Raja gerai yang jual aiskrim tadi. Okay, ini ialah bilangan aiskrim yang dibeli oleh seorang pelanggan. Ini dia buat apa? Buat satu kajian case lah. Dia buat kajian case macam kamu buat kajian case. Kemudian katakan ini ialah dalam 1 minggu. Ini ialah pelanggan dalam 1 minggu. Jumlah pelanggan yang dalam kajian ialah 500 semuanya. Ini ialah jumlah kekerapan. Maksudnya jumlahkan semua pelanggan pada 1 minggu. Okay, dan dia buat kajian, dia buat survey dan dia dapati 225 orang customer atau pelanggan beli satu batang aja, beli satu saja aiskrim. Beli satu kon saja. Okay, macam mana nak kira ini keberangkarian ni? Ini keberangkarian. Kita pakailah formula di atas ini ya. So bila X ini di sini ialah 1. Sekarang kita pertimbangkan X kecil ini 1. Berapa orang beli satu aiskrim? So cara ikut formula ialah bilangan pelanggan yang beli sebatang aiskrim. 225. Kita pakai 225 bahagi semua pelanggan. Ini bilangan pelanggan juga kan. Bilangan pelanggan yang beli satu kon. So bahagi dengan 500. You kalau ada kalkulator di sisi kamu boleh cuba kira. 225 divide by 500. So you akan dapat 0.45. Begitu juga. Okay, kalau kita gantikan X ini dengan 2. Maksudnya kita nak cari keberangkarian seorang pelanggan itu beli 2 aiskrim. So kita guna customer. Customer yang berapa orang customer itu yang beli 2. 170 bahagi dengan 500 juga. Bawah mesti jumlah pelanggan, jumlah customer. So kita akan dapat 0.34. Begitu juga nak kira keberangkarian seorang pelanggan beli 3 aiskrim. Beli 3 aiskrim, kita guna bilangan pelanggan yang beli 3 aiskrim 55 orang bahagi dengan 500 orang. Okay, so keberangkarian ialah 0.11. Dan ada satu sifat penting lagi iaitu bagi sesuatu soalan atau dalam suatu uji kaji. Uji kaji ini sekarang ini kita nak kaji. Kaji tentang apa? Bilangan aiskrim yang dibeli oleh setiap orang pelanggan. So kalau kamu jumlahkan semua keberangkarian dalam kajian ini, dia mesti sama dengan apa? 1. Inilah. So ini ialah satu maklumat penting iaitu jumlah keberangkarian sama dengan 1. Ingat bagi sesuatu uji kaji tertentu. Okey. Bagaimana pula kita nak wakilkan keberangkarian bagi pemboleh ubah rawak yang selanjar? Tadi diskrit ini contoh diskrit contoh yang diskrit 1 aiskrim, 2 aiskrim. You tak boleh bagi tahu jurujual itu saya nak beli 2,5 aiskrim. Macam mana dia nak bagi? Dia nak patahkan kon itu bagi you separuh saja. Tak boleh. You kena beli nombor bulat kan. 1 aiskrim ke 2 aiskrim. Tak boleh 3.5 aiskrim. So ini dipanggil pemboleh ubah rawak diskrit ini. Number of ice cream ini ialah
pemboleh ubah rawak diskrit dan number, dia number boleh kira. Okey. Ini ialah simbol untuk mewakili keberangkarian pemboleh ubah rawak seranja. Di sini kita tengok kita tak boleh pakai apa sama dengan. Sebab dia berterusan. Dia tak boleh cari pada satu nilai tertentu saja. Macam sama dengan 2 macam tadi. Sebab dia berterusan. Nilainya berterusan. So kita akan cari keberangkarian suatu julat. Ini ialah julat. Bila ada lebih besar, lebih kecil ini dipanggil julat. Kita nak cari contohnya X kurang daripada 2.4. Dan semua nilai ada banyak nilai kan. Di sebelah kiri 2.4. Okey, apa itu taburan? Dah habis belajar keberangkarian, sekarang kena belajar pula apa itu taburan keberangkarian. Dipanggil apa? Probability distribution. Dalam bahasa Inggeris, taburan ialah distribution. Okey, taburan keberangkarian ialah senarai semua. Ini senarai. Kita cikgu tunjukkan lah. Apa itu senarai? Jadual. Maksudnya kita tunjuk dalam jadual lah. Senarai semua nilai. Inilah nilai. Number of ice cream iaitu X, itu X huruf kecil itu ialah nilai. Senarai semua nilai yang mungkin. Yang mungkin. Kita pertimbangkan semua yang mungkin dalam uji kaji itu bagi pemboleh ubah rawak diskrit. Pemboleh ubah rawak diskrit di sini ialah number of ice creams. Atau yang selanja pun boleh. Dengan apa? Dengan satu kuantiti lagi, iaitu keberangkarian yang sepadan dalam suatu uji kaji. Iaitu ini sambungan dari contoh tadi ya. So maksudnya kita perlukan 2 kolom ini. Kita perlukan 2 maklumat yang warna jingga itu. Maklumat nilai, nilai apa? Nilai pemboleh ubah rawak itu dan keberangkarian yang sepadan. Maksudnya keberangkarian untuk untuk pelanggan beli satu batang aiskrim 0.45 ini yang sepadan. Maksudnya ini nilai keberangkarian bagi satu aiskrim. 0.34 ialah keberangkarian untuk 2 aiskrim. 0.11 ialah keberangkarian untuk 3. Dia bukan untuk yang 2, bukan untuk 1. Ini dipanggil sepadan. Semua. Setiap satu bilangan aiskrim you cari dia punya keberangkarian. So 2 kolom ini cantum dia jadi taburan keberangkarian. Okay, faham? So sebuah pengetahuan asas atau pengetahuan latar belakang ni penting untuk kamu faham dengan senang subtopik yang berikut dalam topik 2 ni. So ini sebab ini dia punya basic, sebab nanti you nampak ini you tak faham, dia ada nanti ada nampak banyak apa simbol-simbol PX sama dengan 2, PX sama dengan 3. Nanti you tak faham. So ini P ini ingat sangat penting. P huruf besar mewakili keberangkarian. So nak kira keberangkarian ialah apa? Guna kalau PA ialah NA bahagi NS. Apa yang kita nak cari bahagi dengan semua. Iaitu dalam bentuk pecahan tapi boleh tukar jadi apa? Pecahan boleh tukar jadi perpuluhan. Sebab dia bahagi kan. Lepas you bahagi dia jadi perpuluhan. Dan ingatlah total keberangkarian maksudnya 0.45 tambah 0.34 tambah 0.11 semua tambah dapat 1. Okey, kemudian cikgu akan inilah taburan dua jenis taburan keberangkarian yang kamu akan belajar dalam topik 2 ini, iaitu pada slide yang pertama, taburan binomial dan taburan Poisson. Nanti kita akan belajar lepas slide ini. Ini kita belajar dulu dalam waktu ini. Nanti waktu lain baru kita belajar taburan keberangkarian yang selanja. Okey, ala satu saja. So hari ini simple saja. Okey, bagi khusus ini kamu hanya boleh kata touch and go sajalah.
Dia hanya belajar yang surface saja, belajar yang basic saja. Kamu hanya belajar yang basic saja untuk taburan binomial dan taburan Poisson, tak susah. Belajar yang asas sahaja. So ingat yang discrete ada dua. So sangat penting tadi you kena faham apa itu pemboleh ubah rawak discrete, iaitu yang boleh dibilang 1, 2, 3, 4. Ini seranja ialah yang tak boleh dia hanya ini yang boleh diukur. Biasanya jisim, boleh ukur panjang, jarak. Ini biasanya apa macam tadi, bilangan pelanggan, bilangan aiskrim, bilangan kereta. Okey, apa itu taburan binomial? Taburan binomial ialah taburan keberangkarian. Tadi dah katakan mereka semua adalah taburan keberangkarian bagi pemboleh ubah rawak discrete. Katakan X dengan parameter. Dia pakai apa? Dia punya ukuran. Parameter ialah dia punya ukuran. Kita pakai simbol P ya untuk dia punya ukuran penting. So P ini, parameter P itu mewakili apa? Keberangkarian kejayaan bagi setiap percubaan yang merdeka dan yang bebas dan N sebagai bilangan percubaan bagi suatu uji kaji. Inilah formula ataupun maklumat penting bagi taburan binomial. Ini sangat penting. Nanti semua soalan ialah pakai yang ini saja. Okey, tata tanda ataupun dipanggil simbol simbol untuk mewakili taburan keberangkarian binomial ialah ini. So kita pakai apa? X mewakili pemboleh ubah rawak discrete binomial itu diwakili oleh B huruf besar mewakili binomial punya B. Dalam bracket ialah dua parameter yang penting iaitu N dengan P tadi. Ini N. N mewakili berapa kali kamu apa? Ulang. Berapa kali uji kaji itu diulang. P ialah keberangkarian. Keberangkarian kejayaan, maksudnya keberangkarian yang peristiwa yang kita nak cari itulah. Kalau sudah berlaku dipanggil keberangkarian berjaya lah. Okey, dan ini formula untuk cari mean dan variance. Dalam statistik kita selalu cari apa? Mean dengan variance. Mean simbolnya mu. Okey, kita pakai saja, sangat senang. N kali P saja. Dua nombor dalam bracket itu kita darabkan saja, kita dapat mean lah. Variance pula simbolnya sigma kuasa 2. Formula nak kiranya ialah sambung saja. Tadi NP kan, sekarang pun NP, lepas tu tambah satu lagi huruf Q. NPQ. So sangat senang nak ingat. Mean MP. Mean N kali P. Variance pula N kali P kali Q. Apa benda Q ini? Tak ada di sini. So Q ialah 1 tolak P. Iaitu keberangkarian pelengkap bagi P. Ini yang tak berjaya lah. Contohnya ini tembak panah. Memanah dalam uji kaji memanah. Okey. Keberangkarian anak panah memanah itu kena sasaran katakan 0.6, maka you tak kena, keberangkarian tak kena ialah 1 tolak 0.6, dapat 0.4. Dia guna 1. Sebab apa 1? Tadi dah belajar kan, jumlah keberangkarian suatu uji kaji sama dengan 1. So kena dengan tak kena. Ini taburan binomial ini ialah tentang apa? Ada dua keputusan yang mungkin saja, berjaya atau gagal. Contoh ialah dalam uji kaji memanah tadilah, kena sasaran atau tak kena saja. Ada dua kemungkinan, kita pertimbangkan dua kemungkinan saja. Okey, ataupun uji kaji kita nak kaji pelajar itu ada tak kalkulator saintifik. So ada bawa atau tidak bawa. Ada bawa atau tidak, ada dua kemungkinan saja. So by, nampak tak by? Perkataan by ini maksudnya ada dua. Ada dua dua kemungkinan sahajalah. So either berjaya atau
gagal. So ini ialah P ialah berjaya, mewakili keberangkarian berjaya, Q mewakili keberangkarian tak berjaya. So ada dua kemungkinan sahaja. So nak cari yang tidak, kita guna jumlah satu tolak yang ya. So kita dapat yang tidak. Okay. Berjaya itu maksudnya apa yang kita nak cari itu berlaku. So yang satu lagi Q maksudnya yang tidak. Maksudnya contohnya tidak bawa kalkulator. Yang berjaya maksudnya keberangkarian yang bawa kalkulator. Okey, contoh, lihat contoh. Rekod yang lepas mendapati bahawa 70% pelajar kelas memandu yang mengambil ujian memandu lulus. 70% akan lulus di sebuah pusat ujian memandu yang tertentu. Jika terdapat 100 orang, 100 ini bilangan orang kan, maksudnya N. Jumlah orang dalam uji kaji itu N dalam binomial tadi yang mengambil ujian memandu pada suatu hari yang tertentu. Soalan A, nyatakan taburan keberangkarian yang mewakili keberangkarian pelajar lulus ujian memandu. Okey, taburan keberangkarian maksudnya nak apa, simbol tata tanda tadi, simbol tata tanda untuk taburan. Ya ini dia mau you tulis. Soalan ini mau kamu tuliskan dalam pattern ini. Tata tanda ini mewakili taburan. Okey, yang ini macam apa? Ulat. Macam ulat ini maksudnya macam bertaburan. X bertaburan secara binomial. Dan ini dua N dan P ini ialah parameter yang penting, ukuran yang penting untuk case binomial ini. So apakah jawapan? Senang saja, tak payah kira pun. So kita guna X huruf besar mewakili pemboleh ubah rawak diskrit ini bertaburan secara binomial. B bertaburan, ulat, bentuk ulat ini bermaksud bertaburan, B bermaksud binomial, dan kita masukkan nilai N. So kita kena dapatkan N dan P ini dari soalan. N ialah 100. Tengok persen itu maksudnya keberangkarian, tapi tak boleh tulis dalam bentuk persen, mesti tukar persen jadi perpuluhan. Macam mana nak tukar persen jadi perpuluhan? Guna 70 bahagi 100, 70 per 100. So per itu boleh tekan sebagai bahagi. Ini maksudnya 70 per 100. So kita dapat 0.70. Okey, soalan B. Tentukan mean dan variance. Kita pakailah formula dalam kotak ini. Okey, macam mana nak kira mean? Mean sama dengan N kali P. NP bermaksud N kali P. Okey, N dan P itu senang saja. Dapatkan dari bracket saja. Dapatkan dari bracket tata tanda taburan binomial saja. So N 100 kali dengan P 0.70. So kita dapat 70. Okey, sekarang nak cari variance. Variance sama dengan apa? NPQ. N kali P. Q kita boleh gantikan dengan formula Q, iaitu 1 tolak P. Okey, kalau berjaya ialah P, tak berjaya ialah 1 tolak berjaya. So ingat, ini berjaya, P berjaya, Q gagal. So ada dua kemungkinan, either lulus atau gagal. Macam kamu menduduki peperiksaan matematik. Either ada dua kemungkinan saja kan, either lulus atau kita pertimbangkan lulus dan gagal lah. Kalau kita pertimbangkan lulus dan gagal, so ada dua kemungkinan sahajalah. So jumlah lulus dan gagal lah, jumlah keberangkariannya ialah 1. So kita guna nak cari the other one, kita tolak guna jumlah 1 tolak lulus, kita dapat gagal lah untuk contoh tadi. Okey, dan kita masukkan saja nilai N dan P. N 100 sama juga P ialah 0.70 kali dengan 1 tolak P. P sekali lagi 0.70 dan tekan kalkulator dapat 21. Okey, apa itu taburan Poisson? Taburan Poisson ialah taburan keberangkarian pemboleh ubah rawak diskrit X. Dua-dua ini adalah diskrit. Dia ialah taburan keberangkarian yang mewakili
Dia mewakili apa? X ini mewakili bilangan. Boleh bilang punya, boleh bilang. Bilangan peristiwa. Ini bilang peristiwa. Yang mewakili bilangan peristiwa yang diberi berlaku. Bilangan peristiwa berlaku. Berapa? Berapa peristiwa yang kita nak kaji itu berlaku dalam suatu tempoh masa tertentu. Dia mesti ada satu time frame diberi. Contohnya dalam 1 minggu dengan parameter. Setiap taburan itu dia ada parameter sendiri. Di sini bagi taburan Poisson kita pakai parameter lambda. Ini dipanggil lambda. Okey, tata tanda yang penting dan rumus yang penting untuk taburan Poisson ialah dalam peta ini. Okey, sama juga dia ada tata tanda untuk apa ini? Tanda tanda untuk taburan keberangkarian Poisson. Sama macam tadi, binomial pun ada kan. So, kita pakai X huruf besar mewakili pemboleh ubah rawak diskrit bertaburan secara PO ni mewakili apa? PO dalam Poisson dan bubur parameter lambda dalam bracket. Dan sama juga kita mesti tahu macam mana nak cari mean dan variance dalam kedua-dua taburan ini. So, mean sama juga dengan mu, sama juga dengan lambda. Variance juga sama dengan lambda. Ini lagi senang. Lagi senang nak kira sebab kedua-dua mean dan variance tak payah kira, terus ambil terus dari nilai lambda dan kedua-dua sama nilai. Mean sama dengan variance, sama dengan lambda. Contoh soalan taburan Poisson. Kelewatan yang teruk di stesen kereta api berlaku secara rawak pada kadar purata 0.5 setiap minggu. Ini ialah tempoh masa tertentu yang diberi setiap minggu. Okey, purata, you nampak saja purata maksudnya mean. Ini ialah nilai mean. Mean sama dengan lambda. So, yang penting you kena pasti lambda. Ini lambda. Ini ialah peristiwa. Kelewatan yang teruk ialah peristiwa bagi soalan ini. So, taburan Poisson ini dia nak bilang apa? Peristiwa kan tertentu dalam satu soalan. Okey, soalan A. Nyatakan taburan keberangkarian yang mewakili keberangkarian kelewatan yang teruk berlaku setiap minggu. Sekali lagi dia mau kamu nyatakan atau tuliskan taburan keberangkarian, iaitu simbol yang ada ulat kecil ini. Ulat kecil tadi. Okey, so saya bubur sekali lagi tata tanda dan formula untuk taburan Poisson. Inilah dipanggil taburan, ini ialah tata tanda untuk mewakili taburan keberangkarian. Mesti tulis dalam pattern ini ada ulat punya. So jawapannya X ini bertaburan secara Poisson, PO. P huruf besar, O huruf kecil. Dalam bracket tuliskan nilai lambda. Lambda sama dengan mean, sama dengan variance. Ini pun dapat dari soalan ni, purata. Dapat dari ini istilah purata ini maksudnya mean, mu 0.5. Okey, soalan B, tentukan mean variance. Okey, senang saja, tak payah kira pun. You hanya tahu kena ambil dari 0.5. Variance simbolnya sigma kuasa 2 pun sama dengan 0.5. Langsung tak payah kira. Untuk apa? Taburan Poisson ini, maka bonus. So hanya kena ingat saja. Nah, fahamkan apa ini. Sangat penting you fahamkan, you sudah boleh dapatlah maka bonus. Untuk soalan taburan Poisson, ambil terus saja. Ini kena pasti, ini pun tak ada nombor lain. So ini mesti ialah lambda lah, tak ada nombor lain. Nampak tak? Purata maksudnya mean. Dan kalau kamu tahu mean, kamu sudah tahu lambda. Lambda kena bubur dalam bracket di sini. Dalam bracket ialah lambda. Dia pun lambda, dia pun mean, dia pun variance. Okey, ni nak tambah lagi satu kuantiti yang kena cari. Sebab kadang-kadang dia tak suruh you cari variance, dia suruh you cari sisihan piawai. Macam mana? Ini kena kira sedikit lah. Sebab yang ini adalah yang tak payah kira ialah variance saja. Tapi senang juga. Sebab apa senang?
Sebab sisihan piawai simbolnya sigma, tak ada kuasa 2. So buang kuasa 2 bermaksud kita kena punca kuasa 2 kan variance untuk buang kuasa 2-nya. Senang saja. So kita hanya punca kuasa 2 kan 0.5 ini. Sebab sisihan piawai ialah punca kuasa 2 bagi variance. So you tekan kalkulator, dapatlah 0.7071. So ingatlah ini saja kena kira dengan punca kuasa 2 saja. Pun tekan satu button punca kuasa 2 saja. Okey, tengok ini. Latihan ini ialah soalan tahun lepas saja. Soalan tahun lepas. Soalan peperiksaan tahun lepas. Okey, nak habis. Tengok ini. Last. Diberi keberangkarian seorang pelajar menaiki motosikal ke college ialah P. Suatu sampel 12 orang pelajar dipilih secara rawak. Tengok ini. Yang penting sebab sekarang ada 2 jenis taburan keberangkarian diskrit. So nanti dalam soalan peperiksaan macam yang ini. Soalan peperiksaan baru-baru ini dia tak habak. Soalan tak habak taburan yang mana? Pelajar sendiri kena boleh kena pasti ini taburan binomial atau taburan Poisson. So senang saja. Bila you nampak dia ada P keberangkarian dia bagi keberangkarian P maksudnya keberangkarian berjaya ini ialah taburan binomial. Dan bi maksudnya ada 2 kesudahan yang mungkin saja bagi uji kaji soalan itu. Macam ini tengok sekarang. Apakah uji kaji sekarang? Menaiki motosikal. Keberangkarian seorang pelajar menaiki motosikal ialah P. Maka sebaliknya ialah apa? Tidak menaiki motosikal. Yang mungkin dalam soalan ini ialah dia pertimbangkan apa? Naik atau tak naik motosikal ke college. So naik atau tak naik ialah 2 kesudahan yang mungkin sahaja. So iaitu ya atau tidak, ada atau tak ada. Bila soalan yang macam ini maksudnya taburannya ialah taburan binomial. Contohnya kena sasaran, tembak kena sasaran ataupun tak kena sasaran. Hari hujan atau hari tak hujan. Ada laptop atau tidak mempunyai laptop. Bila soalan yang macam ini, maka ia adalah taburan binomial. So hitung, soalan 1 hitung nilai P jika diberi nilai min. So maksudnya kena pakailah formula. Ni sekali lagi Cikgu Bubo. Formula yang kena yang berkaitan untuk taburan binomial sebab dia ada P. Nampak bila ada P ini maksudnya apa? Taburan binomial. Keberangkarian kejayaan ataupun keberangkarian berjaya. Maksudnya berjaya berlakulah peristiwa apa? Pelajar itu memang menaiki motosikal. Okey. So sekarang sebab dia min kan. So pakailah formula yang mengandungi min iaitu mu. Min sama dengan NP ambil dari sini. Okey, maka you gantikan saja maklumat yang ada, yang diberi. Diberi min 9.96. So masukkan di tempat min, ganti di tempat mu. N pun diberi 12. N maksudnya bilangan pelajar. Jumlah bilangan pelajar 12. Jumlah apa? Jumlah kekerapan dalam uji kaji itu dipanggil N. Okey, so kita boleh carilah P. Ada 3 huruf, dah tahu 2, boleh carilah yang ketiga. So P sama dengan apa? Pindahkan 12 ke sebelah kiri, jadi kali jadi bahagi. So tekan kalkulator, dapatlah P 0.83. Okey, soalan bahagian 2. Hitung keberangkarian pelajar tidak menaiki motosikal ke college. Betul tak apa yang cikgu kata? Taburan binomial ialah tentang ya ataupun tidak. Either one saja. Naik motosikal ataupun tak naik motosikal ke college. So ini dipanggil binomial. Bi ada 2 kesudahan yang mungkin saja dalam soalan. Okey, senang saja. Apakah rumus untuk kira keberangkarian tidak? Keberangkarian tidak ialah Q. Q. P ialah ada, Q ialah tak ada. Q, P ialah berjaya, Q ialah gagal. So
Q sama dengan apa? Jumlah 1 tolak dengan P. Kita masukkan saja nilai P yang kita kira tadi, 0.83. So, ini jawapan Q. Okey, bahagian B. Ini soalan last. Kesalahan ejaan yang dilakukan oleh seorang setiausaha semasa menaip berlaku secara rawak pada kadar purata. Ini sama sentiasa nampak kan? Tadi contoh untuk taburan poison tadi pun diberi soalan bagi kadar purata. 1.65 bagi setiap halaman muka surat. So ini satu soalan dia ada bahagian A, bahagian B. So tadi bahagian A sudah tanya tentang taburan binomial. So bahagian B mesti tanya apa? Taburan poison. Dan kamu pun mesti kena pasti bila nampak kadar purata iaitu dia bagi apa? Mean. Mean sama dengan lambda. So soalan ini ialah soalan taburan poison. Nyatakan taburan keberangkarian bagi situasi di atas atau uji kaji di atas. Sama juga, ini ingat balik. Okay, so taburan keberangkarian pakai tulis dalam pattern ini. Tata tanda ini. Tata tanda untuk taburan keberangkarian ada simbol bertaburan dalam seperti apa? Ulat yang kecil ini. So dalam bracket hanya berbola lambda. Ni tengok tak ada nombor lain. You teka pun tahu nak ambil apa kan. 1.65. Inilah the only number here. So ini mean pun dia, variant pun dia. Okey, tengok soalan ini. Kadang-kadang dia tak mau, dia nak trick kamu sedikit, tak mau tanya variant, nak tanya sisihan piawai. Itulah dalam contoh sebelum ini saya tambah lagi satu soalan cari sisihan piawai sebagai latihan. Okey, so senang saja. Dia pun sebab dia ialah abang adik bagi variance. Sisihan piawai ini ialah punca kuasa 2 bagi variance saja. So kamu hanya bubuh saja nilai variance dalam di bawah bumbung punca kuasa 2. 1.65 variance. Mean pun 1.65. Kalau soalan anda tanya mean, so mean pun apa you tulis 1.65. Variance pun 1.65. Tapi kalau sisihan piawai bukan 1.65 tapi punca kuasa 2 1.65. Okay, so you tekan kalkulator. Dan ini penting juga sebab dia ialah perpuluhan yang panjang dalam kalkulator nanti. So kamu kena tahu macam mana nak bundarkan. Mesti bundarkan kepada 4 angka bererti. Jangan sikit sangat. Sekurang-kurangnya 4 angka bererti. So 1.285. Okey, sekian kelas untuk hari ini. Harap semua dah